Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita kembali pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini hari Rabu. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video cikgu pada hari Selasa iaitu semalam. Okey. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita. Jadi kita masih lagi dalam tema yang sama. Tema apa agaknya? Saya ingat lagi tak tema kita apa? Kekeluargaan. Bagus. Topik dia adalah keluarga cergas. Okey. Hari ini objektif pembelajaran kita, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti simpulan bahasa. Hari ini awak akan belajar tentang simpulan bahasa. Apa itu simpulan bahasa? Nanti cikgu akan terangkan. Okey? Kemudian, kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan pula, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 maksud simpulan bahasa yang dibaca. Okey, nanti akan ada petikan yang kita akan baca. Jadi, dalam petikan tu ada beberapa simpulan bahasa dan kalau awak dah boleh ingat dan kenal pasti maksud simpulan bahasa sekurang-kurangnya 3, awak dah berjaya pada hari ini. Okey? Jadi, mari kita tengok apa itu maksud simpulan bahasa. Okey. Simpulan bahasa merupakan salah satu daripada jenis peribahasa. Okey, peribahasa ni banyak. Contohnya simpulan bahasa ni. Ada yang macam contoh lagi peribahasa macam umpama, yang ada perkataan umpama, bagai, okey, bagai katak di bawah tempurung. Itu juga peribahasa. Jadi, simpulan bahasa ni dia tergolong dalam peribahasa. Jadi, seterusnya, simpulan bahasa ni merupakan jenis peribahasa yang paling mudah dan ringkas. Okey, berbanding dengan macam tadi tu, bagai katak di bawah tempurung. Jadi panjang kan? Tapi simpulan bahasa ni ayat dia ringkas sahaja. Kita tengok ya, antara contoh simpulan bahasa adalah seperti ayam tambatan, anak tunggal, suka hati, baik hati, ringan tulang. Kalau awak tengok di sini, simpulan bahasa ni dia mengandungi 2 perkataan. Ya, awak tengok dia mengandungi 2 perkataan ataupun lebih. Tapi kebanyakannya simpulan bahasa mempunyai 2 perkataan di mana apabila kedua-dua perkataan ini digabungkan bersama, dia akan membawa maksud yang lain. Contohnya awak tengok ya, ayam tambatan. Ayam tambatan maksud lain. Bukan bermaksud ayam tu ditambat, diikat. Tidak. Ayam tambatan tu membawa maksud yang lain. Contoh seterusnya, anak tunggal. Anak tunggal tu satu. Jadi kat sini anak tunggal ni bermaksud dia merupakan anak, dia merupakan seorang saja anak dalam keluarga tu. Okey? Cikgu tengok seterusnya, ringan tulang. Okay, ringan tulang ni bukan bermakna tulang tu ringan, tak berat. Tidak. Ringan tulang ni bermakna orang yang rajin menolong orang lain. Jadi awak tengok kat sini. Dia mempunyai 2 perkataan. Jadi bila dua-dua perkataan ini digabungkan, dia akan membawa satu makna yang lain. Itu simpulan bahasa. Okey? Jadi, tanpa membuang masa, mari kita tengok buku teks awak. Muka surat, kita tengok pada muka surat 5. Okey, kalau awak tengok rujuk buku teks awak nanti, selepas ni, mungkin selepas habis awak tonton video ni, awak nak rujuk buku teks awak boleh tengok muka surat 4, kita dah buat muka surat 1, muka surat 2. Tapi muka surat 3, muka surat 1, 2 dan 3 kita dah buat. Tetapi muka surat 4, cikgu langkau kerana muka surat 4 tu tentang tulisan merangkai. Jadi muka surat 4 tu kita akan buat di sekolah nanti bila bersemuka. Okey? Jadi kita
skip muka surat 4, kita buat muka surat 5. Okey, jadi tengok muka surat 5. Tajuk dia, siapa pantas. Okey, jadi boleh kita baca sama-sama? Okey, kita baca yang atas dahulu. Okey, sedia? Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Di sini kita tahu kalau awak tengok gambar rajah tu, tengok Nabila dan juga Nasri sedang berlumba untuk membina blok bangunan menggunakan plastik, menggunakan blok plastik. Jadi siapa yang bantu mereka? Mak dan ayah mereka. Jadi bersesuaianlah dengan tema kita iaitu kekeluargaan. Jadi tengok di sini satu keluarga duduk bersama dan menjalankan aktiviti bersama. Okay, dan juga merupakan kena dengan tajuk kita iaitu keluarga cergas kerana masing-masing walaupun tak keluar di rumah, tak beredar di rumah, tak melakukan aktiviti-aktiviti yang berat, tetapi mereka perlu menggunakan minda mereka. Jadi bersesuaianlah dengan topik kita. Okey, kita tengok. Kita baca dulu ya. Apa yang Nabila cakap? Okay, baca sama-sama. Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Okey, kita baca dulu seterusnya. Okey, kita tengok selepas Nabila bercakap. Abang dia pula yang jawab. Sebab tadi Nabila puji abang dia kan. Sekarang abang dia jawab semula. Kita tengok abang dia dalam balon perbualan yang warna pink tu. Okey. Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. Abang dia cakap. Okey, sekarang kita tengok mak dia pula cakap. Betul Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Kemudian ayah dia pula cakap, ya Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama. Okey, kita sambung kepada petikan di bawah. Kemudian baru cikgu akan sentuh tentang perkataan-perkataan yang dimerahkan tu. Cikgu faham, mesti orang main perasan. Cikgu kenapa pula yang ni tiba-tiba warna merah? Tak apa, nanti cikgu akan terangkan. Okey? Okey, kita baca di bawah sama-sama. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajar terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Jadi bila Nabila tengok tadi abang dia dah hampir siap, dia mula rasa macam nak putus asa. Dia macam nak putus asa sebab dia rasa dia akan kalah. Jadi setelah keluarga dia bagi kata-kata semangat dekat dia, jadi Nabila pun tidak jadi berputus asa, dia terus sambung buat blog tu sehingga habis. Okey, sekarang dalam petikan dan perbualan yang kita baca tadi, ada beberapa perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Betul tak? Okey, jadi boleh kita sebut sama-sama dahulu. Jika cikgu sebut dahulu, kemudian baru awak ikut ya. Dalam tangan. Ada bakat. Ambil hati. Hati wajar. Besar hati. Air muka. Buah hati.
Okey, jadi perkataan-perkataan yang awak sebutkan tadi itulah peribahasa. Itulah peribahasa. Jadi awak tengok, peribahasa yang pertama dalam tangan. Jadi di sini maksud kepada peribahasa dalam tangan ialah sudah tentu dapat. Bermakna sesuatu benda tu sudah pasti menjadi milik awak. Maksudnya kalau di sini dalam perkataan tadi, tengok pada perbualan Nabila tu, wah cepatnya abang. Kalau begitu kemenangan tentu dalam tangan abang. Maksudnya apa yang dalam tangan abang itu? Apa yang abang dia tentukan dapat? Maksudnya yang Nabila masukkan situ ialah kemenangan. Jadi kita tengok yang seterusnya, ada bakat. Ada bakat tu bermaksud mempunyai kelebihan. Mempunyai kelebihan. Okey, seterusnya ambil hati. Membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Bermaksud di sini nak ambil hati tu, awak melakukan sesuatu perkara supaya orang yang awak nak ambil perhatian dia tu suka dekat awak ataupun nak mengembirakan hati seseorang tu. Okey? Itu ambil hati. Seterusnya, hati waja. Hati waja bermaksud bersemangat atau cekal. Dia tidak mudah putus asa. Sebab tu tadi Nabila dia tidak putus asa. Sebab Nabila mempunyai hati yang wajar. Okey. Besar hati. Besar hati tu maksudnya gembira sangat. Okey. Seterusnya, air muka, riak wajah seseorang. Riak wajah seseorang ni. Maksudnya, wajah awak ni bila awak sedih, muka awak mesti akan nampak sedih. Betul tak? Bila awak gembira, muka awak akan nampak ceria. Bila awak sakit, muka awak akan nampak sakit. Jadi bila perasaan kita ni akan digambarkan melalui riak wajah muka kita. Jadi riak yang menunjukkan perasaan awak itulah dipanggil air muka. Okey. Seterusnya, buah hati. Buah hati ni ialah orang yang dikasihi, orang yang disayangi, orang yang awak paling sayang, orang yang awak paling kasih. Itu adalah buah hati. Okey. Jadi kita tengok awak ada kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 simpulan bahasa yang kita dapat daripada petikan yang kita telah baca tadi. Agak-agak awak boleh ingat tak ke-7 ni? Cuba nak tengok. Awak boleh ingat ke tidak? Kita pergi kepada uji minda. Kita tengok Cikgu nak uji tengok awak boleh ingat ke tidak? Okey. Kita tengok Yang pertama, atlet itu tidak mudah berputus asa kerana dia seorang yang atlet tu apa? Atlet tu maksud orang yang terlibat dengan acara-acara kesukanan. Jadi apa awak rasa jawapannya? Pandai. Jawapannya ialah berhati waja. Jawapannya ialah hati waja. Cikgu cakap dah kan tadi, cikgu terangkan dah kan tadi. Hati waja bermaksud orang yang cekal, bersemangat dan tidak mudah putus asa. Bagus. Okey. Seterusnya, Encik Razak tidak sabar untuk pulang ke kampung untuk berjumpa tempat kosong iaitu ibu dan ayahnya. Agak-agak apa jawapannya sesuai? Simpulan bahasa apa yang sesuai rasa kat nombor 2 ni? Bagus. Jawapannya ialah buah hati. Buah hati tu bukan bermakna kekasih saja ya. Buah hati tu ialah orang yang disayangi, orang yang dikasihi. Jadi di sini Encik Razak, orang yang paling dia kasihi dan sayangi ialah kedua-dua ibu bapanya. Jadi
Jawapannya ialah buah hati. Yang seterusnya, nombor 3. Dari tempat kosong, Mak Jah sudah kita tahu bahawa dia sedang rindu terhadap anaknya yang telah lama tidak pulang. Dari apa? Dari air muka. Pandailah semua ni. Dari air muka Mak Jah sudah kita tahu bahawa dia sedang rindu terhadap anaknya yang telah lama tidak pulang. Bermakna di sini kita tengok muka Mak Jah tu dapat tahu yang dia tu dalam keadaan rindu. Dia tak perlu cakap pun kata dia rindu, tetapi muka dia saja melalui riak wajah muka dia, melalui air muka dia tu kita tahu dia sedang merindukan anaknya. Okey, yang akhir sekali nombor 4. Ibu memasak masakan kegemaran adik untuk tempat kosong adik yang sedang merajuk. Apa ni? Apa yang awak rasa simpulan bahasa yang sesuai ni? Pandai. Ambil hati. Cikgu dah kata tadi kan, ambil hati tu ialah melakukan sesuatu perkara untuk menggembirakan seseorang. Jadi di sini adik sedang merajuk. Jadi ibu nak memujuk dia. Jadi ibu masak masakan kegemaran dia supaya dia kembali gembira dan tak merajuk dah lagi. Okey, jadi mari kita baca sama-sama nombor 1 hingga nombor 4 dengan lengkap dengan simpulan bahasa. Cikgu baca dahulu, kemudian awak ikut. Boleh? Okey, sedia ya? Atlet itu tidak mudah berputus asa kerana dia seorang yang berhati wajar. Okey, seterusnya. Encik Razak tidak sabar untuk pulang ke kampung untuk berjumpa buah hati iaitu ibu dan ayahnya. Okey, seterusnya. Dari air muka Mak Jah sudah kita tahu bahawa dia sedang rindu terhadap anaknya yang telah lama tidak pulang. Ibu memasak masakan kegemaran adik untuk ambil hati adik yang sedang merajuk. Okey, bagus. Tahniah. Alhamdulillah awak dah kurang-kurangnya awak dah ingat dan dapat jawab simpulan bahasa ni dengan betul. Okey, jadi tibalah kepada latihan kita pada hari ini. Okey, hari ini latihan kita banyak sikit. Okey, yang pertama buku aktiviti awak jilid 1. Okey, buku aktiviti jilid 1 awak ni awak perlu buat muka surat 4. Okey, muka surat 4. Siapkan muka surat 4. Okey, dah habis selesai muka surat 4 jilid 1. Okey, kita akan gunakan juga buku kerja praktis best. Cikgu harap semua dah beli dah buku ni. Buku ni ada di kedai buku sekolah. Kalau siapa yang belum beli lagi, boleh dapatkan di kedai buku sekolah. Okey, kita akan gunakan buku ni. Okey, untuk buku kerja praktis best ni, awak terus buat muka surat 1 dan muka surat
3. Okey, kalau awak buka buku practice best ni, awak akan dapat lihat dia ada muka surat paling depan sekali ada Roman 1. Okey, yang awak perlu aktiviti nyanyian. Ada 3 muka surat. Yang pertama, ada 4 muka surat yang pertama tu awak jangan buat lagi. Yang itu cikgu akan maklumkan bila yang awak perlu buat. Okey? Jadi awak jangan kisah tentang muka surat yang hadapan yang ada latihan tu. Awak terus rujuk kepada muka surat 1 dan juga muka surat 3. Kenapa muka surat 2 tak buat? Kerana muka surat 2 adalah untuk latihan muka surat 4 yang kita perlu belajar iaitu tulisan merangkai. Yang itu kita akan buat dekat sekolah. Okey? Jadi boleh awak ada 2 kali ni. Buku aktiviti dan juga buku practice best. Okey. Jadi setelah awak siap, hari ini cikgu akan maklumkan nanti, cikgu akan tangkap gambar kotak yang cikgu sediakan di sekolah, iaitu satu kotak untuk 3 mega, satu lagi untuk 3 karisma. Jadi, sesiapa yang dah siap, dah selesai ke semua muka surat, ke semua tugasan yang cikgu bagi tu, dari yang semalam dan juga daripada yang hari tu sehingga ke hari ini, awak boleh mula hantar dan letakkan di dalam kotak mengikut kelas awak. Hari Jumaat, cikgu insya-Allah cikgu akan datang kutip buku awak dan cikgu akan semak. Kemudian insya-Allah hari Ahad cikgu akan pulangkan. Okey, bila cikgu dah pulangkan nanti cikgu akan maklumkan. Okey, bila cikgu pulangkan nanti cikgu akan maklumkan dalam grup WhatsApp. Jadi ibu ayah awak boleh datang ambil supaya nanti hari Selasa dan Rabu kita boleh pakai semula. Tetapi sekiranya ada yang tak sempat nak siapkan sehingga hari Jumaat ada lagi muka surat yang tak dapat disiapkan. Jangan risau, jangan bimbang, jangan bersedih, jangan menangis, jangan takut. Cikgu tak marah. Awak tak perlu risau kerana nanti selepas cikgu letakkan semula balik buku-buku tersebut pada hari Ahad, nanti lepas kelas kita hari Rabu tu awak boleh hantar semula. Okey? Boleh? Jadi insya-Allah buku ni cikgu akan kutip hari Jumaat dan cikgu akan pulangkan hari Ahad. Okey, sesiapa yang tak sempat dalam minggu ni tak apa, awak boleh hantar minggu hadapan lepas kelas BM. Okey? Boleh? Okey, terima kasih semua. Cikgu harap semua dapat buat yang terbaik, jawab dengan betul dan cikgu berharap sangat agar awak menulis dengan tulisan yang kemas. Cuba tulis dengan tulisan yang kemas. Okey? Bila nak tulis dengan tulisan yang kemas, awak tak perlu tulis dengan berebut-rebut. Okey? Tulis dengan kemas. Okey? Baru tulisan awak cantik. Tapi buat masa ni, berdasarkan latihan-latihan yang telah awak buat dan hantar kepada cikgu, cikgu bersyukur sebab majoriti yang menghantar kat cikgu tu, hampir ke semua yang hantar kat cikgu, tulisannya semua cantik-cantik. Alhamdulillah. Okey, jadi teruskan tulisan yang cantik dan kemas tu. Kalau siapa yang rasa tulisan dia kurang lagi memuaskan, awak boleh cuba. Cuba daripada sekarang tulis dengan kemas. Okey? Jadi, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Jaga diri baik-baik.